Okey, hadis yang kedua dan hadis yang terakhir dalam bab berkenaan dengan ilmu ni. Saya sebenarnya nak berikan khabar gembira kepada sahabat-sahabat, para muslimin muslimat sekalian. Okey, saya akan bacakan hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ulama'u salasatun rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nasu bihi wa rajulun 'asha an-nasu bihi wa ahlaka nafsahu wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuhu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Okey, muslimat sekalian, ini di antara jawapan ramai persoalan yang ditanya kepada saya, dan saya pasti hadis ini akan menjawab juga persoalan dalam diri kita semua. Masya-Allah. Okey, mari kita perhatikan. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada 3 jenis, ataupun orang alim itu ada 3 kumpulan. Okey. Pertama, orang yang alim yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Subhanallah. Orang alim yang paling utama, yang nombor 1 ialah orang yang berilmu dan dia menyampaikan ilmunya dan dia beramal dengan ilmunya. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang kedua, orang yang alim yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillahi min zalik. Orang alim, dia belajar, dia tahu ilmu. Orang dapat ambil manfaat daripadanya, tetapi dia membinasakan dirinya dengan dia tidak beramal dengan ilmunya. Na'udzubillahi min zalik. Dan kumpulan yang ketiga, inilah kebanyakan daripada kita, iaitu orang alim yang hidup dengan ilmunya, iaitu dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kenapa saya sebut kebanyakan kita adalah golongan yang ketiga, iaitu muslimat sekalian adalah orang alim, orang ada ilmu, betul atau tidak? Masya Allah. Dah belajar, kadang setiap hari tu kuliah tu kan, balik rumah sambung lagi kuliah online. Masya Allah. Sebelum tidur dengar lagi. Ada ilmu, bukan tidak ada. Selalu membiasakan diri dengan majlis-majlis ilmu, dengan orang-orang alim dan sebagainya, ada buku dan sebagainya. Jangan nafikan nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan selalu kita cakap tak ada ilmu, tak tahu apa-apa, tak reti apa-apa. Jangan. Sebab nikmat untuk dapat ilmu antara nikmat yang paling utama. Antara tanda-tandanya Allah permudahkan kita hadir majlis ilmu. Maka sebenarnya kita sedang pun menjadi orang alim, orang yang ada ilmu, memiliki ilmu. Tetapi mungkin kita tidak mampu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Tetapi kita hidup bersama dengan ilmu itu. Maksudnya kita beramal dengan ilmu tersebut. Maka subhanallah, kita sebenarnya menyumbang kepada ummah, iaitu dengan tidak menjadikan salah seorang yang rosak. Cukuplah dengan ilmu tersebut menjaga diri kita, menjaga lidah kita, menjaga hati kita, menjaga tindak laku kita, tingkah laku kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya kita ni orang yang alim, tetapi manfaatnya untuk diri sendiri dan tidak beri mudarat kepada orang lain. Masya Allah. Manakala golongan yang kedua, orang alim tapi dibinasakan diri sebab dia tidak beramal dengan ilmunya. Tetapi golongan yang pertama yang paling utama, iaitu orang alim dan orang dapat manfaat daripadanya dan dia juga beramal dengan ilmunya. Subhanallah. Saya di antara kumpulan yang kedua ataupun kumpulan yang ketiga. Masya Allah. Nak dapat kumpulan yang pertama itu, Masya Allah, tinggal sangat sedikit pada akhir zaman ini. Golongan alim ulama yang benar-benar memberi manfaat, kemudian dia juga beramal dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita berusahalah. Kalau tak mampu yang pertama, na'udzubillah, jangan yang kedua. Tetapi cukuplah kalau kita berada yang ketiga. Tapi sekali-sekala kita naiklah pangkat yang pertama tu kan. Maksudnya bagi manfaat pada siapa? Kawan-kawan, anak-anak, suami, sahabat-sahabat. Sekarang lagi mudah nak share ilmu. Kalau dulu siapa nak jemput kita kan? Makcik-makcik ajar-ajar ada orang nak jemput ke ceramah? Tak ada, kesian pula kan. Maksud saya, kalau dulu cara untuk menyampaikan ilmu sama ada guru, ustaz, ustazah ataupun jemput ceramah. Tapi sekarang sangat mudah.
Cukup kalau kita share di Facebook, kita tulis hadis Nabi, lepas tu ada orang baca, kita telah pun menyebarkan ilmu tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah sekarang insya-Allah kita nak masuk kepada buku yang kita pegang ini, iaitu namanya buku Sahabat Dunia Akhirat. Masya Allah. Ketika pihak masjid negara, masjid wilayah, pihak galeri ilmu tanya saya, Ustazah ada jemputan nak minta tadabbur kitab, tadabbur buku. Jadi Ustazah nak pilih kitab apa? Saya lambat bagi jawapan. Akhirnya mereka pun buat keputusan, Ustazah macam ni lah, kita tadabbur buku Ustazah je lah. Masya Allah. Dan saya dengan bahagianya menerima jemputan ini, dan inilah tadabbur yang pertama menggunakan buku sendiri. Secara jujurnya saya malu, saya segan. Saya rasa buku ini tidak layak untuk ditadabbur. Subhanallah. Tetapi saya terima peluang ini sebagai salah satu jalan untuk saya sendiri memahami apa yang saya tuliskan. Masya Allah. Dan sebahagiannya bukan saya tulis, ia adalah daripada himpunan firman Allah dan juga hadis Nabi SAW dan juga sirah. Dan ia dikemaskan oleh editor di galeri ilmu. Subhanallah. Dan kebanyakannya adalah datang daripada tulisan saya di FB. Lalu mereka kumpulkan. Siapa yang follow saya di page dan juga di FB Ustazah Asma Harun, sekali-sekali saya rajin juga menulis kan. Jadi adalah orang yang ambil manfaat daripada tulisan tu, dikumpul-kumpulkan tulisan tersebut. Lepas tu saya tinggal tambah-tambah untuk syarah, untuk perjelaskan lagi. Okey. Tak tanya khabar kan, straight je cakap Ustazah ni kan. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Tengah hari makan udang galah, Alhamdulillah. Subhanallah. Minum air sirap dengan biji selasih, saya nak ucap terima kasih. Pandai kan? Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Rasa hilang. Saya sakit badan tu rasa hilang tengok senyum hajar-hajar sekalian. Tak nampak, tapi nampak. Kalau senyum tu kan mata sepek. Kan? Memang cuma yang selamatnya kalau kita senyum walaupun pakai mask tapi tetap nampak senyum mata sepek. Yang selamat boleh cover menguap. Tapi kadang menguap pun nampak juga tu kan. Kadang saya kata, bang, kali sekarang ni menguap tak tutup mulut. Orang tak perasan. Tapi sebenarnya ikut sunnah tutup jugalah kan. Jangan sesenang hati ranga dalam tu sebab orang tak nampak. Masya Allah, Allahu Akbar. Biasalah kita kan mak-mak kan, dan bangun tidur tu bukannya rasa macam makin sihat, sakit urat kan, sakit bahu, pinggang, nak melangkah tu kadang nak pergi ke tandas tu, ya Allah, nak betulkan urat tu kan, sampai urat yang tegang tu boleh kendur balik tu. Masya Allah. Sampailah kat sini, sampai duduk depan muslimat sekalian ni, Masya Allah, penuh ni di birai kanan dan sebagainya. Kata kebanyakannya pink. Maksudnya berpakat ke ni? Oh, memang Masjid Ibn Abbas ni memang gitu pakaiannya. Oh, special. Kebanyakannya pink. Dah terasa hati tak yang tak ikut tema tu? Jadi esok, kalau esok sama juga warna ni. Esok biru. Oh, tudung biru, baju bebas. Okey, jadi yang tak tahu tema, saya tahu orang yang sama, esok bolehlah kita ikut. Tudung biru dan juga baju bebas lah. Masya Allah. Esok gelombang biru, ini gelombang pink. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buka buku ni ya. Sahabat-sahabat di FB, di live, mungkin ada orang yang tak tahu lagi buku Sahabat Dunia Akhirat ni. Kalau siapa yang berhajat untuk memilikinya, saya rasa kena turun sikit lah, macam tinggi kan? Bukan turun situ, tundukkan ni. Tundukkan, okey. Buku ini boleh tinggalkan komen. Nanti mungkin ada siapa yang berhajat untuk beli secara online, memang pihak kami sentiasa jual. Tapi buku ni direct lah mereka ambil daripada galeri ilmu. Okey, kita buka pada muka surat pertama. Masya Allah. Muka surat 1, bab yang pertama, iaitu Sahabat Dunia Akhirat. Okey, jumpa ya semua.
Sekarang buku tu dah hak milik tu. Rezeki Allah bagi percuma. Kalau beli RM25. Ya, RM25. Alhamdulillah, subhanallah. Kita nampak macam masjid wilayah, masjid negara, masjid Ibnu Abbas yang bagi. Hakikatnya Allah yang bagi. Hakikatnya Allah yang Razak yang beri melalui perantaraan masjid-masjid tu. Hakikatnya memang Allah dah takdirkan ini rezeki muslimat sekalian. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau kita tengok nilai RM25, nilai tu sikit. Saya tahu Hajah mampu beli lebih daripada tu. Tapi bila kita melihat siapa yang memberi, nilai tu jadi besar. Sebab itu sama dengan bab dosa. Walaupun dosa kecil ataupun kita sebut makruh ataupun dosa kecil, jangan mempermudahkannya. Sebab jangan lihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kita berdosa, iaitu kepada Allah yang Maha Besar. Sama juga kalau kita buat salah kepada manusia, walaupun salah tu kecil, tapi kalau kepada ibu bapa dia jadi besar. Tapi kalau kepada suami jadi besar, kepada anak-anak, kepada diri sendiri, kepada adik-beradik dan sebagainya. Jadi ketika kita menerima sesuatu, walaupun nampak kecil RM25 pada mata kita, tapi bila melihat itu datangnya daripada Allah, dan Allah memberikan kita sebuah buku iaitu terkandung ilmu di dalamnya, maka ia begitu besar. Lebih hebat daripada kita terima emas daripada seorang manusia. Lebih hebat daripada kita menerima kereta contohnya, menerima rumah yang baik contohnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sahabat dunia akhirat. Ini tajuk yang pertama. Sahabat, jika dah ada sahabat dunia akhirat, jangan lepaskan, pegang kuat-kuat. Walau kadang ada terguris hati, jika belum ada, berdoa dan carilah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, masa saya tuliskan ini, saya sebenarnya ketika itu ada konflik sikit lah dengan sahabat baik. Saya ada beberapa orang sahabat baik dalam satu grup. Ada 5 orang. Sebenarnya ramai sangat sahabat baik. Masya Allah, ramai sahabat baik. Dan di antara sahabat-sahabat baik itu adalah tingkatan yang baik. Macam itulah kan, yang paling rapat. Tatkala ada salah seorang sahabat yang sangat baik ini, Masya Allah, menegurkan saya, tegur saya dengan cara yang agak sentap. Macam tu. Sebab kawan baik kita ni ada yang lembut, ada yang berhemah, ada yang berlapik, ada yang direct, tak ada lapik-lapik, sentap, menyentap je kan. Masya Allah. Tak kena sentap tu, kita jawab, kita bagi alasan apa pun, dia tetap juga gini. Kita sampai terduduk, kita menangis, lepas tu rasa nak mengajuk, rasa nak left group rasa nak left group kan. Masya Allah. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain pun, yang lain dalam grup pun sama, maksudnya bagi kita kekuatan, sabar dan tegur sahabat kita ni. Janganlah keras sangat, contohlah kan. Saya tahu saya banyak buat salah, saya lupa dan sebagainya. Jadi memang itulah, orang berbeza, kita tak boleh semua orang sama dengan kita. Dan itulah cara dia dalam bab menegur kan. Jadi saya kecil hati ni, lama senyap ni, sampailah ada orang lain yang mesej saya kan, kenapa Asma senyap, mengapa tak respon dah gini-gini kan. Adalah yang puja tu kan. Masya Allah. Kemudian ketika itu saya dengar satu ceramah berkenaan dengan sahabat yang baik. Masya Allah. Jadi bila saya dengar tu, saya fikir, ya Allah, betapa kerasnya hati saya, sombongnya saya. Hakikatnya teguran itu datang daripada Allah. Sama ada lembut ataupun keras, hakikatnya datang daripada Allah. Sahabat saya itu perantaraan saja. Allah nak uji, saya sanggup tak terima teguran yang keras. Adakah saya memilih-milih kalau teguran daripada Allah tu nak lembut-lembut je? Kadang-kadang Allah menegur kita dengan ujian. Kadang-kadang Allah menegur kita dengan datangnya manusia yang melakukan kekerasan pada diri kita, sehingga kita merasakan hanya Allah yang latif saja yang lembut dengan kita. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi saya tak jadilah mengajuk lama. Saya pujuk hati, saya maafkan dia. Saya pun minta maaf dengan dia. Dan saya pun tulislah status masa tu. Inilah statusnya. Walaupun kadang ada terguris hati, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan. Sebab bukan mudah kita nak ada kawan yang sanggup tegur kita, yang sanggup meletakkan dirinya di situasi kita tak suka. Masya Allah. Tak suka tu sekejap ajalah, bukan lama. Sebab ramai orang berkawan, dia nak best-best, seronok-seronok je. Kawan shopping memang ramai, ibu-ibu sekalian. Kawan berjalan pun ramai, kawan mengompat lagi ramai. Na'udzubillah min zalik. Kawan makan-makan pun ramai, seronok pergi makan, tak ada kecil hati. Jom pergi makan, mana? Kedai Arab.
Kedai Arab apa yang glamour kat sini kan? Jom pergi makan, sejam perjalanan pun orang kata sini best. Bang nak pergi ya outing dengan BFF. Suami pun bagi, biarlah. Kata bagi tak bagi sama, nak pergi juga, nak pergi. Kan? Kalau suami tak berani cakap tak. Kan? Subhanallah. Masya Allah. Memang happy. Tetapi nak jumpa kawan yang tegur akhlak kita, yang nak ingatkan kita tentang ibadah kita, yang nak tanya kita hari ni dah selawat belum, istighfar berapa kali, Asma saya nak tanya awak. Masya Allah. Kawan-kawan yang nak ingatkan kita tentang akhirat, kawan-kawan yang nak tegur penyakit hati kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan mudah nak jumpa kawan macam ni. Memang akan mengguris hati kita, sebab hati kita ni penuh dengan hawa nafsu, yang sukakan pujian, sukakan penghargaan, suka benda-benda yang macam tu. Tak suka ditegur, dikeji, dihina dan sebagainya. Masya Allah.